Hai, Assalamualaikum. Untuk kelas hari ini kita akan belajar prosa tradisional tingkatan 4 iaitu kepimpinan melalui teladan. Seperti biasa kita akan lihat sinopsis, tema, persoalan, watak, latar, nilai dan pengajaran. Kita mulakan dengan sinopsis. Okay, cerita bermula apabila Seri Betara Majapahit dengan Patih Gajah Mada berhasrat untuk menawan ataupun menakluki Melaka. Jadi, Seri Betara Majapahit telah menghantar 7 orang penjurit untuk melawan Laksamana dan Sultan Melaka. Dia nak melawan Sultan Melaka dengan Laksamana. Malangnya, ketujuh-tujuh orang yang dihantar oleh Betara Majapahit ini telah mati dibunuh oleh Laksamana di Bukit Cina. Jadi, salah seorang daripada 7 penjurit ini bernama Petala Bumi. Petala Bumi ini mempunyai kehebatan dalam berperang, mempunyai kehandalan, tetapi masih tewas di tangan Laksamana. Petala Bumi mempunyai seorang anak lelaki bernama Kertalasari. Sewaktu ayahnya ke Melaka, Kertalasari telah pun pergi ke Daha. Mereka dua beranak ni, ayah dengan anak, kedua-duanya terlibat dalam aktiviti yang tidak sihat. Okey, jadi Kertalasari ke Daha untuk mencuri. Dia telah pergi ke negeri Daha dan mencuri di Daha, sebuah negeri. Dia mampu mencuri seorang diri tanpa berjaya ditangkap dan dia telah membawa pulang harta yang banyak. Sewaktu kepulangannya ke Daha, dia mendapat berita ayahnya Petala Bumi mati dibunuh oleh Laksamana di Melaka. Jadi, Kertalasari rasa marah dan dendam kepada Laksamana. Kebetulan, pada masa yang sama, Seri Betara Majapahit dengan Patih Gajah Mada sedang berbincang siapakah lagi yang boleh dihantar ke Melaka untuk membunuh Sultan Melaka dan juga Laksamana. Lalu mereka teringat kepada Kertalasari. Patih Gajah Mada telah menghantar orangnya ke rumah Kertalasari untuk memanggil Kertalasari. Setelah Kertalasari mendapat tahu kematian ayah dia daripada ibu dia beritahu tentang ayahnya telah mati dan dia mendapat pula panggilan dari istana, dia segera pergi berjumpa dengan Patih Gajah Mada. Jadi Patih Gajah Mada telah memberikan satu tawaran, iaitu jawatan yang besar di istana, iaitu jawatan penggawa agung, dengan syarat mesti bunuh Laksamana dan Sultan Melaka. Jadi Kertalasari sudah tentu akan bersetuju kerana dia berdendam. Jadi dia bersetuju untuk menerima jawatan tersebut, tetapi sebelum itu dia mesti membunuh Laksamana dan Sultan Melaka. Jadi Kertalasari kata tidak ada masalah. Satu Daha dia boleh curi seorang diri, apatah lagi ke Melaka. Itu bagi dia sesuatu yang sangat senang. Seterusnya, Patih Gajah Mada telah membawa Kertalasari tadi berjumpa dengan Seri Betara Majapahit dan mereka telah mengaturkan satu perjalanan Kertalasari ke Melaka, diiringi oleh 10 orang lelaki yang lain, pemuda yang lain. Sampai sahaja di Melaka, Kertalasari telah menyamar sebagai rakyat tempatan dan dia bebas ke sana ke sini. Kemudian dia telah pun mengikut seorang pembesar yang bernama Patih Kermawijaya. Dia mengikut pembesar ini, dia menjadi pengikut Patih Kermawijaya. Apabila dia menjadi pengikut Patih Kermawijaya, dia telah berjaya masuk ke istana. Ini yang dia nak. Jadi setelah dia masuk ke istana, dia dapat melihat dan mengenal pasti yang manakah Laksamana. Sultan Melaka sudah tentulah dikenal kerana akan berada di takhta yang paling atas. Jadi setelah diperhatikan, dikenal Laksamana, dia tahu orang yang menjadi sasarannya ialah Laksamana dengan Sultan Melaka. Jadi pada masa yang sama, mata dia melilau mencari harta untuk dicuri kerana mencuri itu adalah pekerjaan dia. Jadi Kertalasari pun yakin dia mampu mengalahkan Laksamana, mampu mengalahkan Sultan Melaka dan mampu mencuri harta di Melaka. Jadi dia keluar dari istana dengan perasaan senang hati. Lalu dia mencari tempat
untuk dia simpan harta-harta yang akan dia curi nanti. Dia cari tempat dan dia jumpa Bukit Cina. Ya, Bukit Cina, bukitlah yang tempat ayahnya mati dibunuh oleh Laksamana. Setelah dia meninjau Bukit Cina, dia yakin di situ adalah tempat yang bagus untuk disimpan harta. Maka bermulalah aktiviti pencurian yang akan dilakukan. Malamnya, dia telah memakai pakaian penjurit. Penjurit ni adalah penjahat. Prajurit adalah hulu balang ataupun askar. Jangan tertukar. Penjurit penjahat. Jadi dia pakai pakaian penjurit hitam semula agaknya. Jadi dia masuk ke kota. Dia pergi ke rumah orang kaya-kaya, orang-orang besar dan dia masuk. Walaupun ada pengawal, walaupun ada bodyguard, tapi kerana kehebatan ilmu Kertalasari ini, dia berjaya masuk tanpa disedari. Itu kelebihan dia. Dia ada ilmu yang boleh membuatkan orang tak sedar dia masuk ke dalam. Jadi dia telah masuk ke dalam rumah dan mencuri harta. Satu mencuri, yang kedua dia mencabul. Dia mencabul isteri pembesar, anak-anak pembesar, dia cabul dan dia curi harta. Terus dia keluar dan pergi simpan di Bukit Cina. Esoknya pembesar tu baru sedar dia dirompak, anak isterinya dicabul. Lalu dia mengadu kepada Sultan. Sultan susah hati. Tak pernah lagi berlaku kejadian begitu di Melaka. Jadi, Sultan telah mengarahkan Temenggung supaya berjaga. Temenggung ini telah mengarahkan ramai, beratus-ratus pengawal untuk menjaga rumah-rumah orang-orang kaya ni, orang-orang besar ni kena jaga. Jadi, setiap malam akan berlaku kecurian walaupun dijaga oleh ramai pengawal. Jadi, Temenggung ini telah dimarahi oleh Sultan kerana gagal menjalankan tanggungjawab yang dilaksanakan, yang diamanahkan. Sedangkan Temenggung telah pun menjalankan tanggungjawab dan dia bertanya kepada pengawal-pengawal, adakah berjumpa dengan sesiapa? Semua pengawal memberitahu tak ada siapa pun yang datang. Sepanjang mereka berkawal, malam mereka tak tidur pun. Jadi, keadaan ini berterusan sampai akhirnya rumah bendahara dimasuki oleh Kertalasari. Jadi perkara yang sama, dia mencuri harta, dia mencabul anak dan isteri pembesar. Jadi bendahara marah. Apabila berlakunya sampai kepada bendahara bererti semakin dekat dengan istana. Jadi Sultan sangat takut sebenarnya dan dia risau kerana keadaan ini tak pernah berlaku. Jadi Laksmana telah meminta keizinan daripada Sultan untuk dia keluar. Biar dia yang berkawal. Jadi Sultan tidak mahu membenarkannya kerana Sultan kata kalau Laksmana keluar, keadaan sangat tidak selamat. Bukan keadaan Laksmana tu, tapi keadaan mereka yang berada di istana. Tidak ada Laksmana berarti tidak selamat. Jadi Sultan tidak benarkan. Maka apabila Sultan tidak benarkan, kecurian demi kecurian masih berlaku dan semakin hampir kepada ke istana. Jadi akhirnya Sultan memberi kebenaran kepada Laksmana untuk keluar. Laksmana telah meminta pengawal-pengawal mengumpulkan semua tombak, lembing, keris, pedang, perisai, semualah benda-benda yang digunakan untuk berperang diminta kumpulkan. Dan sebagaimana Kertalasari ada ilmu, begitu juga Laksmana. Dia pun ada keistimewaan. Ilmu yang dia ada ialah dia boleh menjadikan tombak, pedang, keris, perisai semua tu bergerak dan berlawanan antara satu sama lain. Jadi dia telah pasang di sekeliling istana dan dipesan kepada pengawal kalau ada bunyi selain daripada bunyi barang-barang ataupun peralatan tu tadi berperang sesama sendiri, jangan tengok. Okey. Jadi setelah dipasang, dia pun pergi ke tengah pasar dan si Kertalasari telah pun masuk. Hari ini memang dia nak ke istana. Adalah tempat yang terakhir dia tuju istana. Setelah dia berjaya merompak istana, dia akan mengamuk, dia akan membakar keseluruhan Melaka, dia akan membunuh ramai orang. Itu adalah plan dia lah. Jadi sekarang dah sampai ke penghujung plan, dia dah sampai ke istana. Tapi bila dia sampai ke istana, dia terdengar ada seolah-olah orang sedang berperang. Jadi dia pergi lihat dan dia nampak tombak, pedang berperang sesama sendiri. Jadi dia tahu, oh ini adalah satu ilmu yang tinggi. Kalau dia masuk ke istana, dia akan tertangkap.
Jadi dibatalkan niatnya dan dibalik semula. Sewaktulah dalam perjalanan balik tu dia tersepak seseorang, iaitu Laksmana. Laksmana telah pun ke tengah pasar dan dia berbaring di tengah pasar sambil menghunus kerisnya. Jadi apabila siapa nama tadi? Kertalasari berjalan, dia tersepak Laksmana yang tengah tidur ni. Jadi dia tak nampak kerana malam. Pada zaman ni tak ada lampu jalan macam sekarang. Kita cuma bawa obor saja kalau kita berjalan malam. Tapi kalau kita bawa obor, orang akan nampak kita. Jadi Kertalasari tak ada bawa obor ke apa ke, dia berjalan je. Dan sebab tu dia telah tersepak Laksmana yang tengah tidur ni. Jadi dia menyangkakan itu adalah mayat orang yang sudah meninggal dunia. Sebab tak ada sesiapa pun yang keluar malam. Jadi apabila dia tersepak dan Laksmana buka mata, Laksmana nampak itu Kertalasari. Dia kenal Kertalasari. Tak ada orang lain yang berjalan malam kecuali Kertalasari. Terus Laksmana bangun dan dia menikam Kertalasari. Kertalasari jatuh dan dia terkejut. Dia ingat tadi mayat, rupanya Laksmana, orang yang perlu dia bunuh. Sekarang dia dalam bahaya kerana dia telah pun ditikam. Dia terus mengeluarkan kerisnya dan cuba berlawan dengan Laksmana. Tapi dia sudah pun luka. Jadi dia tidak lagi mempunyai kekuatan. Jadi dia cuma mengusir Laksmana dengan kerisnya supaya Laksmana tidak mendekati dia. Tetapi akhirnya dia meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, Laksmana terus memotong kemaluannya, bawa balik ke rumah. Okey, setelah dipotong kemaluan, dia tinggalkan mayatnya di situ dan dibalik tidur. Esok paginya, rakyat jelata dah mula bangun dan keluar pergi ke pasar. Dia nampak ada seorang manusia mati di tengah pasar. Jadi mereka yakin itu Kertalasari. Sedangkan raja telah menjanjikan ganjaran. Sesiapa yang dapat membunuh Kertalasari akan diberikan ganjaran. Lalu mereka memotong telinga Kertalasari, bawa sekeping satu cuping telinga ni, pergi ke istana, tunjuk kepada Sultan Melaka, saya dah bunuh Kertalasari, ini buktinya. Ini telinga Kertalasari. Okey, yang pertama. Datang pula yang kedua, dia pun potong kepala. Bawa kepala ni pergi jumpa dengan Sultan Melaka. Tunjuk kepala. Ini kepala Kertalasari. Saya dah bunuh dia. Sultan tengok kepala tu tak ada telinga. Tadi telinga dah datang. Jadi Sultan tahu. Okey, bukan mereka yang membunuh Kertalasari. Kemudian datang lagi orang lain. Potong tangan, potong kaki sampai habislah satu anggota badan. Kertalasari dipotong oleh rakyat jelata, dibawa dan ditunjukkan kepada bendahar, kepada Sultan Melaka untuk menuntut ganjaran. Sultan kata tak apa, kita tunggu Laksmana datang. Barulah kita akan tahu siapa yang sebenarnya pembunuh. Dan Laksmana pun datang bawa satu bungkusan dibagi pada Sultan. Nah, tengoklah dia tu. Dia dah bunuh pun Kertalasari. Sultan pun buka. Wow, terkejut Sultan tengok. Jadi Sultan sangat yakin Laksmana lah yang berjaya membunuh. Jadi Laksmana telah orang-orang yang datang membawa telinga, kepala, kaki, tangan tu semuanya malu kerana mereka mengharapkan ganjaran tanpa ada jasa yang diberikan. Dan akhirnya setelah Kertalasari mati, mereka mula mencari harta yang dicuri oleh Kertalasari dan mereka menemuinya di Bukit Cina. Kemudian Sultan telah mengarahkan kepada tuan punya harta, bagikan harta tersebut kepada 3 bahagian, 2 bahagian untuk Laksmana, 1 bahagian untuk tuan punya. Jadi Laksmana kata tak payahlah macam tu, kesian tuan punya harta, bagi dia 1 bahagian cukup. Jadi harta itu pun dikumpulkan, dibahagikan 3, 2 bahagian tuan punya ambil, 1 bahagian bagi Laksmana. Yang 1 bahagian Laksmana dapat ni pula Laksmana telah bagi kepada fakir miskin, kepada pengawal-pengawal, kepada askar-askar. Jadi Laksmana 1 pun tak dapat. Mungkin ini menunjukkan kepribadian Laksmana sebagai seorang yang baik, yang tidak tamak. Okey, jadi akhirnya sampailah ke pengetahuan Betara Majapahit dengan Patih Gajah Mada tentang kematian Kertalasari. Tadi bapanya dihantar, Petala Bumi mati. Anaknya dihantar, Kertalasari mati. Jadi memang ternyata Laksmana hebat. Tapi bukan Petala Bumi, siapa nama? Sultan Betara Majapahit. Betara Majapahit dengan
Patih Gajah Mada tidak berputus asa. Mereka terus mencari orang lain yang mempunyai kehebatan untuk dihantar ke Melaka bagi membunuh Laksmana dan Sultan Melaka. Okey? Faham ceritanya? Itu adalah keseluruhan cerita tentang kepimpinan melalui teladan. Okey? Baik, sekarang kita dah faham cerita, kita tengok tema. Temanya ialah kepahlawanan seorang Laksmana mempertahankan negeri. Contohnya, keberanian dan kegagahan Laksamana mempertahankan negeri Melaka dari ancaman penjurit 7 bersaudara dan Kertalasari. Ya, okey? Itu ialah tema dia. Buat catatan, baru tak lupa. Okey, buat sedikit catatan. Tema kepada cerita ini ialah kepahlawanan seorang Laksamana mempertahankan negeri. Contohnya, keberanian dan kegagahan Laksmana mempertahankan negeri Melaka dari penjurit 7 bersaudara dan Kertalasari. Okey, itu temanya. Sekarang kita lihat persoalannya. Persoalan yang pertama ialah menegakkan keberanian dalam menegakkan keadilan. Mana kita nak ambil contoh? Keberanian dalam menegakkan keadilan. Kita ambil contoh keberanian Laksamana. Dia berani. Walaupun dia tahu Kertalasari itu hebat, ada pelbagai ilmu, boleh gaib, boleh orang tak sedar dia datang. Tapi kerana dia mahukan keadilan untuk orang Melaka supaya tidak terus dirompak oleh Kertalasari, maka Laksamana telah pun menjalankan tanggungjawabnya. Jadi di sini kita boleh katakan keberanian dalam menegakkan keadilan. Yang kedua ialah persoalan tentang pemimpin seorang yang bijaksana. Pemimpin mestilah seorang yang bijaksana. Jadi, mana contohnya? Contohnya Sultan Melaka telah berjaya membuat keputusan siapakah yang sebenarnya telah membunuh Kertalasari. Jadi di situ menunjukkan kehebatan seorang pemimpin. Kemudian, seorang pemimpin yang prihatin dan mengambil berat. Contohnya yang mana? Contohnya apabila rakyat datang mengadu kepada Sultan akibat rumah mereka telah dicuri, anak isteri mereka dicabul. Jadi Sultan sangat susah hati dan mengarahkan temenggung berjaga, mengawal. Itu menunjukkan Sultan sangat mengambil berat kesusahan rakyatnya. Okey, dan yang keempat ialah persoalan tentang perasaan dendam membawa akibat buruk. Contohnya mana? Contohnya ialah apabila Kertalasari berdendam dan dia telah pun datang ke Melaka untuk membunuh Sultan Melaka dengan Laksamana kerana dendam, kerana Laksamana telah membunuh ayahnya. Tapi akhirnya dia sendiri yang meninggal dunia. Itu kita katakan sebagai perasaan dendam membawa akibat yang buruk. Okey, tema sudah, persoalan sudah. Sekarang kita lihat watak perwatakan. Kita lihat dua watak saja, iaitu watak Laksamana dengan watak Kertalasari. Okey, watak Laksamana ialah seorang yang berani. Semua orang pun tahu. Awak boleh ambil mana-mana contoh. Awak boleh ambil contoh dia bunuh penjurit 7 bersaudara, ataupun awak boleh ambil contoh dia bunuh Kertalasari, atau boleh ambil contoh dia minta kebenaran raja untuk keluar berkawal apabila temenggung gagal. Jadi itu menunjukkan seorang yang berani. Yang kedua, seorang yang pemurah. Contohnya apabila Sultan memberikan harta kepadanya tetapi dia tidak mengambil harta tersebut, sebaliknya mengagihkan harta tersebut kepada fakir miskin dan pengawal dan juga hulu balang. Jadi dia seorang yang pemurah. Yang ketiga ialah dia pandai dalam ilmu kesaktian. 3 saja kita ingat watak dia. Satu tadi berani, yang kedua pemurah, yang ketiga pandai dalam ilmu kesaktian. Contohnya mana? Apabila dia kumpulkan tombak, keris, pedang, boleh berperang sendiri, itu menunjukkan kehebatannya dalam ilmu sakti. Okey, sekarang kita tengok Kertalasari. Yang pertama, seorang pencuri yang handal. Contohnya, dia berjaya mencuri di negeri Daha. Satu negeri dicurinya. Membawa pulang harta yang banyak melimpah ruah. Yang kedua, dia seorang yang tamak dan angkuh. Contohnya, dia diberi tugas ke Melaka untuk membunuh Laksamana dan Sultan.
Tapi kerana sikap tamak dan angkuh dia buat dua perkara, dua benda, iaitu mencuri. Dia mencuri, kemudian dia baru hendak membunuh, tapi akhirnya dia gagal. Dan yang ketiga ialah dia seorang yang berdendam. Contohnya, dia sangat marah apabila dapat tahu Laksmana telah membunuh ayahnya. Jadi, dia seorang yang pendendam. Okey, tiga. Tiga Laksmana, tiga Kertalasari cukup. Dan seterusnya kita akan lihat pula latar masyarakat feudal, iaitu masyarakat beraja. Ada susur galurnya, ada bendahara, ada temenggung, ada Laksmana, ada raja, ada sultan, ya. Itu dipanggil sebagai masyarakat feudal. Yang kedua ialah masyarakat yang bertanggungjawab. Contohnya, apabila Laksmana menawarkan diri untuk menangkap pencurit. Apabila pencurit itu telah mencuri, mencabul dan tidak berjaya ditangkap, Laksmana telah menawarkan diri untuk menangkap pencurit tersebut. Itu dipanggil sebagai masyarakat yang bertanggungjawab. Dan yang ketiga ialah masyarakat yang taat kepada pemerintah. Contoh yang mana? Contohnya apabila Laksmana tidak membantah apabila sultan tidak membenarkan dia keluar. Jadi dia akur dan dia patuh. Okey. Latar yang kedua ialah latar tempat. Nombor satu mestilah di negeri Melaka. Ambil mana-mana contoh. Contohnya boleh kita kata tempat Kertalasari datang untuk membunuh Laksmana. Boleh kata tempat Melaka ini merupakan Melaka ni menjadi satu tempat yang ramai orang nak buat huru-hara. Contohnya tadi Petala Bumi tu, penjurit 7 bersaudara, kemudian Kertalasari. Kita boleh ambil contohlah, mana-mana contoh yang awak rasa senang untuk awak ingat, ya. Yang kedua ialah Majapahit. Latar tempat pertama di Melaka, boleh ambil mana-mana contoh yang senang untuk awak ingat. Latar contoh yang kedua ialah di Majapahit. Majapahit ni ialah apabila Betara Majapahit dengan Patih Gajah Mada berbincang untuk menghantar Kertalasari ke Melaka. Dan yang ketiga ialah latar tempat di Pasar, iaitu tempat Laksamana membunuh Kertalasari. Okey, latar masa malam, iaitu apabila malam tiba saja Kertalasari akan mencuri, akan mencabul. Dan waktu siang, iaitu apabila pagi orang ramai rakyat jelata bangun dan mereka melihat ada mayat, dipotongnya kepala, dipotongnya telinga, dipotongnya tangan, kaki. Itu berlaku pada waktu siang. Okey, tempat, masa, masyarakat. Ingat, ya. Cikgu harap awak buat catatan. Kerana kalau tak catat, dengar saja kita akan mudah lupa. Okey, seterusnya kita lihat nilai. Nilai sama saja. Sebenarnya persoalan nilai pengajaran kita boleh ambil benda yang sama. Kalau persoalan tadi cikgu sebut seorang pahlawan yang berani, nilai keberanian. Keberanian, contohnya Laksmana membunuh Kertalasari seorang diri. Nilai yang kedua, nilai kebijaksanaan. Contohnya contohnya Sultan Melaka bijak dan dapat mengenal pasti pembunuh sebenar Kertalasari. Dan yang ketiga ialah pemurah. Contohnya, Laksmana telah mengagihkan harta-harta yang dia dapat kepada orang yang lebih memerlukan. Okey? Itu sebab cikgu kata kita boleh ambil saja persoalan jadikan nilai, dan nilai ini pula kita jadikan pengajaran. Jadi kita tak perlu hafal banyak perkara dan kita mudah ingat. Okey, nilai. Kalau tadi keberanian, nilai kita hendaklah berani menghadapi musuh dan menjaga keselamatan negara. Kita hendaklah berani menghadapi musuh dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, kita hendaklah mengamalkan sikap pemurah agar kehidupan kita sentiasa diberkati Tuhan. Mengamalkan sikap pemurah agar kehidupan kita sentiasa diberkati Tuhan. Dan yang ketiga ialah kita hendaklah bijak dalam membuat keputusan. Kerana keputusan yang bijak akan menentukan kejayaan sesebuah negeri. Okey? Jadi habislah cerita tentang kepimpinan melalui teladan. Cikgu harap kamu semua dah jelas, faham cerita ni. Untuk lebih faham, seperti biasa buat latihan, ya. Cari buku latihan, buku rujukan, jawab. Kemudian boleh bincang dengan cikgu di sekolah.
Okey, boleh juga bincang dengan kawan-kawan. Boleh juga rujuk jawapan pada buku. Jawab dulu baru tengok jawapan. Jangan tengok jawapan sambil jawab. Itu menipu diri sendiri. Okey, jawab, dah sudah jawab, boleh semak jawapan. Kalau rasa tak puas hati, boleh juga tinggalkan komen di bawah. Kalau cikgu berkesempatan, cikgu akan tolong semak untuk kamu. Okey? Dan akhir sekali, cikgu ucapkan selamat berjaya dan semoga sentiasa cemerlang. Bye.